Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang dihormati, yang dikasihi, yang dijadikan Allah sebagai tetamu pada segmen motivasi pagi terbitan Puan Hajah Mazlina alias bersama dengan saya Syahri Abdul Rahman sekali lagi di saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan pada kali ini izinkan saya mengupas satu topik, jangan terpedaya dengan kekuatan organisasi. Ya, jangan terpedaya dengan kekuatan organisasi. Tuan-tuan dan puan sekalian, antara sebab organisasi kita boleh jadi lemah adalah kerana masing-masing merasakan ada orang hebat dalam organisasi ini. Saya tak ada pun tak apa kot. Dan organisasi ini adalah organisasi yang punya track record hebat. Ya, kalau dalam bahasa bola sepak itu selalu berada di tangga yang tertinggi, sukar untuk dikalahkan. Sedangkan mindset seperti ini bukan mindset orang yang benar-benar kerja kerana Allah ataupun kerja sebagai ibadah. Sebab apa? Sebab orang yang bekerja kerana Allah dan pekerjaan itu menjadi ibadat, dia tidak akan anggap kerjanya itu hanya sekadar untuk organisasi. So organisasi dah ada orang hebat, so dia tak payah perform sangat. Sebab orang yang benar-benar bekerja kerana Allah, dia akan bekerja sehabis baik kerana meyakini ya perbuatannya, tindakannya diperhatikan oleh Allah. Dan Allah mengujinya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan tanya pada dia, sejauh mana kamu apabila bekerja, kamu melakukan yang terbaik pada kadar kemampuan kamu. Jadi orang mukmin, dia tidak akan berfikir sebagaimana pemikiran tadi. Pemikiran di mana saya tak payah perform sangat kot sebab ada orang yang memang bagus-bagus, otai-otai dalam organisasi ini. Saya just boleh kerjalah kadar bagaikan melepaskan batuk di tangga. Yang penting nama organisasi ini sudah jauh establish, maju ke depan, bersaing, ya, tidak boleh dikalahkan. Marilah kita ambil satu teladan penting betapa bahayanya pemikiran begini. Ya, manusia ini walaupun berbeza zamannya, berbeza lokasinya, penyakitnya sama sahaja tuan-tuan. Kisah-kisah Quran sangat manusiawi sifatnya. Kita boleh merasakan dalam kisah Quran itu adanya kisah kita. Ada satu ayat dalam Al-Quran, ya, ayat yang saya bacakan di awal tadi, surah At-Taubah, ayat yang ke-40, surah 9 ayat 40 yang bermaksud, seandainya kalian tidak mahu membantunya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah membantunya ketika baginda dikeluarkan oleh orang-orang kafir sehingga menjadilah baginda hanya berdua sahaja dengan sahabatnya. Dan ketika kedua-duanya berselindung, bersembunyi dalam sebuah gua, sehingga berkatalah Rasulullah kepada sahabatnya itu, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Kita perlu faham ya tuan-tuan, ayat ini adalah ayat yang diturunkan di Madinah. Walaupun ceritanya pasal Gua Thur, walaupun ceritanya ada kaitan dengan detik-detik hijratul Rasul, tetapi Allah Ta'ala jadikan ayat ini adalah ayat yang turun menjelang peperangan Tabuk, yakni antara fasa-fasa akhir Nabi SAW sebelum wafat. Maka apa faedah ayat ini? Ayat ini sebenarnya menegur kaum muslimin yang berfikiran
tak apa kot kita pergi lambat-lambat sikit perang Tabuk tu. Sebab dalam 30,000 tentera-tentera Tabuk yang disediakan oleh Nabi tu ada ramai otai-otai perang. Allah Ta'ala pasti memberikan bantuan kepada pasukan muslimin menghadapi Romawi. Kerana adanya sahabat-sahabat besar. Jadi kita ni, 3 orang ni bolehlah ambil kesempatan. Ataupun ini juga adalah serba sedikit pemikiran orang-orang munafik di Madinah. Yang takutkan mati. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum yang bersih daripada penyakit ini, tetapi ada pemikiran seperti tadi, apatah lagi waktunya adalah musim panas yang terik matahari. Perjalanan ke Tabuk pula, ke utara tanah Arab itu jauh yang amat. Kurma-kurma pula masak ranom dan isteri-isteri pula sedang membantu untuk memetik buah kurma bagi dinikmati. Allahu Akbar. Kerana keselesaan keadaan ini menyebabkan segelintir para sahabat berfikiran, tak apa kot kita pergi lambat sikit. Allah Ta'ala menegur mereka kerana adanya pemikiran seperti yang saya sebutkan tadi. Tak apa kot kita bermalas-malasan. Tak apa kot kita datang lambat ke pejabat. Tak apa kot kita lambat sedikit ke medan perang. Sebab dah ada orang hebat-hebat. Soalnya adalah kamu berperang kerana apa? Aku menjemput kamu seolah-olah begitu. Allah Ta'ala berkata, aku berikan surat jemputan kepada kamu untuk pergi berjihad bersama dengan Nabi SAW. Aku menjemput kamu untuk dapat kemuliaan. Aku menjemput kamu untuk mendapat anugerah yang jauh lebih hebat daripada apa yang kamu nikmati di dunia. Aku beri surat tawaran untuk kamu mendapat pahala yang banyak dan seolah-olah jalan pintas ke syurga. Tetapi sampai hati kamu menolak tawaran ini dan merosakkan fikiran kamu dengan tanggapan pasukan muslimin akan menang kerana adanya orang hebat-hebat. Sejak bila orang hebat-hebat ini menyebabkan pasukan muslimin menang? Pasukan muslimin menang bukan kerana adanya orang-orang hebat ini. Pasukan muslimin menang kerana Allah memenangkan mereka. Dan seandainya orang-orang hebat ini tidak ada sekalipun dan hanya ada Nabi dengan Abu Bakar sahaja pergi ke perang Tabuk, Allah Ta'ala boleh menangkan. Walaupun mereka hanya thaniyatnain, mereka hanya berdua. Kerana Allah pernah membantu kedua-duanya ketika tidak ada yang membantu kedua-duanya, ketika dikepung oleh orang-orang kafir, ketika orang kafir hampir sampai ke Gua Thur, sehingga Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Law anna ahadahum nazara ila qadamayhi la absarana tahta qadamayhi." Sehingga Abu Bakar mengatakan, kalaulah salah seorang daripada pemimpin Makkah ini menundukkan kepala mereka sampai ke paras kaki, confirm akan nampak kita. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ya Aba Bakrin, ma zannuka bithnain illahu thalithuhuma." Allah akan bersama dengan kita, wahai Abu Bakar. Tengok macam mana sebenarnya Nabi tak perlukan kamu. Kamu yang perlukan Nabi. Dakwah tak perlukan kamu. Maaf, kamu dakwah tidak memerlukan kamu. Kamu yang perlukan dakwah. Islam tak perlukan kamu. Kamu yang perlukan pada Islam. Betulkan mindset kita. Allah Ta'ala bagi peluang kita bekerja untuk Islam sebab kita yang perlukan pahala. Kita yang perlukan pengalaman, kita yang perlukan hikmah, kita yang perlukan ilmu. Bukan sebab organisasi itu perlukan kita, kerana fikiran begitu akan melahirkan sifat yang kita rasa kita bagus, kita rasa kita ni ada kelebihan tertentu, sedangkan Al-Quran tidak mahu perasaan begitu ada dalam diri kita. Jadi jika kita dipilih Allah untuk terbabit dalam kerja-kerja jihad dalam agama ini,
Yakinlah itu adalah jemputan untuk kita dapat pahala yang banyak, kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang terpedaya dengan kekuatan organisasi, bahkan kita menjadi orang yang sentiasa bekerja kerana mahu mendapatkan sebanyak-banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.